Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari demi hari, jam demi jam menjadi detik tanda tanya yang besar. Siapakah Mr. H yang telah pun cuba memerangkap Profesor Agus? Ikuti terus ulasan kali ini. Akhirnya, Profesor Agus mendedahkan siapa Mr. H yang pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Di Malaysia ini ramai orang yang mempunyai nama dengan pangkal huruf H. Dan para pemimpin di kerajaan juga di pembangkang GLC maupun awam mempunyai nama berhuruf H yang amat ramai. Jadi amat sukar untuk kita meneka siapa orang tersebut. Namun demikian disahkan hari ini bahawa Dr. Agus telah pun mendedahkan nama dan peribadi serta individu yang dipanggil Mr. H tersebut. Dr. Agus dedah siapa Mr. H dan peguamnya pula persoal bagaimana laporan polis boleh bocor. Siapa punya kerja, apa tujuannya dibocorkan, dan yang lebih penting lagi, ditangkapkah orang yang membocorkan itu. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM, Muhammad Agus Yusuf hari ini mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Bagaimanapun dia tetap membungkam apabila diasak oleh wartawan selepas merakamkan kenyataan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang hari ini. Soalan berkaitan siasatan yang jelas saya telah dedah siapa Mr. H kepada polis, katanya kepada pemberita. Minggu lalu, video Agus dan penolong pegawai JKOM, iaitu Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani yang didakwa bersembang lucah antara satu sama lain, dan video rakaman itu menjadi tular di media sosial. Bagaimanapun, pada Jumaat yang lalu, kedua-dua mereka menafikan terlibat dalam perbualan lucah dan mendakwa apa yang berlaku merupakan konspirasi daripada seseorang yang digelar sebagai Mr. H. Mereka juga berkata video itu sesuatu yang dirancang dan telah disunting. Rentetan peristiwa itu pada Sabtu lalu, Pengarah Bahagian Latih dan Pendidikan Jabatan Komunikasi JKOM, Muhammad Hakim Ramli, yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli, tampil menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa dirinya sebagai Mr. H. Mengulas lanjut, Agus berkata dia juga telah membuat laporan polis terhadap Raja Petra berhubung kebocoran laporan polis awalnya mengenai video tersebut. Saya buat laporan polis tersebut terhadap TikTok yang tular terhadap Raja Petra berkaitan laporan polis yang saya awal. Polis yang saya awal yang terdedah kepada maklumat pribadi. Ini membahayakan saya dan keluarga, katanya. Peguamnya Faizal Rahman juga mempersoalkan pihak polis berhubung laporan yang bocor itu. Kita persoal kenapa, sebab kes telah tersiasat dan diklasifikasikan jenayah terkelas. Jadi kenapa laporan polis itu terdedah? Dan kami pasti itu bukan salinan daripada kami, kata beliau. PDRM kena bertanggung jawab, kata Faizal kepada pemberita. Laporan polis itu mengandungi dakwaan yang sama dibuat oleh Agus seperti ketika sidang medianya Jumaat lalu. Ini termasuk seorang individu telah menghubunginya awal minggu lalu dan menunjukkan video berkenan kepadanya. Individu itu kemudian memaklumkan supaya sama ada meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM atau bercuti. Agus mengemukakan surat peletakan jawatannya pada Khamis lalu. Dipetik dari Malaysia Kini, dipetik daripada sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dan juga berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia, khususnya Parti Perikatan Nasional. Ini apabila PDRM telah pun mengesahkan bahawa mereka telah memanggil Razali untuk membantu siasatan yang membawa kenyataan berbau penghinaan. Polis Diraja Malaysia telah pun memanggil Ketua Bahagian atau Ketua Badan Pimpinan Bersatu Terengganu, Datu Razali Idris, untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung
kenyataan yang dipercayai bersifat penghinaan terhadap sistem keadilan negara oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Adun Kijal itu dipercayai mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan keputusan oleh institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Beliau, iaitu Razali, dipercayai mengeluarkan kenyataan itu semasa Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PRK 040 di Kemaman, Terengganu 10 November lepas, katanya dalam satu kenyataan malam Isnin. Menurutnya, rakaman percakapan Razali dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah di Balai Polis Cukai Kemaman, Terengganu pada Isnin. Muhammad Suhaili berkata kenyataan Razali itu telah ditularkan oleh pengendali akaun TikTok Wan Chin 11 pada 14 November lepas. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi supaya tidak mengganggu proses siasatan, katanya lagi. Susulan itu, kertas siasatan akan dilengkapkan dengan segera dan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Rabu lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Malaysia membuat laporan polis berhubung satu hantaran aplikasi TikTok yang dikatakan tidak tepat serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. SPRM dalam kenyataan memaklumkan bahawa menerusi hantaran yang dibuat pemilik akaun @1chin11 iaitu Razali dirakam mengeluarkan beberapa tuduhan. Berita dipetik daripada Sinar Harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu pada petang ini. PDRM sahkan memanggil Razali kerana membantu siasatan kenyataan berbaur fitnah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi tadi kita digemparkan di Dewan Rakyat. Ada penulis blog, ada juga penganalisis politik, ada juga pengikut-pengikut politik Malaysia menyatakan dengan lebih kejam. Mereka kata Dewan Rakyat hampir berhantu hari ini. Apa yang jadi? Rupa-rupanya bukan hantu jembelang, bukan Pontianak, bukan juga toyol yang datang, bukan. Tapi mereka menyindir ketidakhadiran semua ahli parlimen pembangkang hari ini di Dewan Rakyat. Itulah sebabnya ramai penganalisis politik dan pengikut politik menulis dalam ruangan komen. Mereka kata hampir ada hantu kerana tidak ada hadir ahli-ahli parlimen pembangkang. Ada juga yang menyindir. Mereka kata satu hari perlu dipotong gaji. Mereka kata ahli parlimen pembangkang perlu dipotong gaji sehari kerana tidak hadir dalam Dewan Parlimen. Menjadi pertanyaan netizen, di mana mereka pergi? Rupa-rupanya, ini penjelasan daripada Perikatan Nasional semua pembangkang yang tak hadir sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi. Kata salah seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional, mereka bukan ponteng parlimen, tapi kami ke Istana Kehakiman. Rupa-rupanya, mereka tidak mahu disebut sebagai ponteng, tapi mereka pergi berkampung, bersolidariti di Istana Kehakiman. Tapi netizen menyatakan apapun alasan mereka, kata netizen, sepatutnya mereka perlu hadir di Dewan Rakyat kerana gaji mereka dibayar bukan bersolidariti tetapi datang ke Dewan Rakyat, kata mereka. Jadi adakah anda setuju supaya mereka dipotong gaji sehari atas ketidakhadiran mereka ke Dewan Rakyat? Lagi pula, mereka mungkin tidak memberikan surat tunjuk sebab ataupun surat pemakluman lebih awal. Itu sebabnya ramai yang tertanya-tanya ke mana mereka pergi. Rupa-rupanya mereka ke Istana Kehakiman untuk sama-sama memberikan sokongan kepada Himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Ahli pembangkang hari ini mempertahankan ketidakhadiran mereka pada sesi pagi persidangan Dewan Rakyat.
Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fassal, PN Bukit Gantang berkata, ketiadaan wakil pembangkang di Dewan Rakyat pagi tadi bukanlah perbuatan ponteng. Kami selalu hadir dalam Dewan Rakyat ini, walaupun pagi tadi kami ke Istana Kehakiman untuk memberikan sokongan dan solidariti kepada hukuman syariah. Namun demikian, beberapa netizen menyatakan, apapun alasan, kalau tak hadir, tetap tak hadir. Kalau tak hadir, tetap namanya ponteng, kata mereka lagi. Tetapi kami dikatakan ponteng, kata Syed Abdul Husin. Sebenarnya tak ponteng. Itulah yang tidak disetujui oleh netizen. Mereka kata, mengaku sajalah kami ponteng tapi pergi ke Istana Kehakiman. Kan itu lebih senang, kata netizen. Tapi kenapa tak nak mengaku ponteng? Kata mereka lebih baik mengaku ponteng sekejap untuk bersolidariti di Istana Kehakiman. Bukankah itu lebih mudah, kata mereka lagi. Dan itulah banyak netizen yang mencadangkan semua ahli parlimen, tak kiralah kerajaanKah, pembangkangkah, kalau tak hadir ke Dewan Parlimen tanpa sebab, ke sidang Dewan Rakyat tanpa sebab, mereka nyatakan jangan bagi gaji buta, jadi potong gaji sehari. Kalau 2 hari tak hadir, potong gaji 2 hari. Kalau seminggu tak hadir, potonglah gaji seminggu, kata mereka lagi. Bukan susah pun, senang saja dibuat, kata mereka. Dia berkata demikian ketika sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024, Belanjawan 2024 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan. Pagi tadi, tiada seorang pun ahli parlimen pembangkang di Dewan Rakyat. Muhammad Isa BN Tampin bangkit mencelah dan memaklumkan kepada speaker bahawa tiada ahli parlimen pembangkang yang hadir pada sesi pertanyaan lisan. Tan Sri Speaker, bukan ramai tak hadir, seorang pun pembangkang tak ada hadir hari ini, kata Muhammad Isyam. Susulan itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul membenarkan ahli parlimen membangkitkan 3 soalan tambahan kepada menteri atau timbalan menteri pada sesi pertanyaan lisan. Malahan beberapa soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen PN pagi tadi terpaksa dilangkau oleh Speaker kerana ketiadaan wakil rakyat berkenan. Sementara itu, Ahmad Fadli Sarih, PN Pasir Mas yang turut tidak berpuas hati apabila pembangkang didakwa ponteng sidang parlimen, membangkitkan persoalan adakah ketidakhadiran beberapa menteri penuh juga boleh disifatkan sebagai ponteng. Bolehkah dikatakan menteri penuh yang tak hadir kecuali Menteri Kesihatan ini ponteng pada masa ini, katanya ketika mencela sesi perbahasan Syed Abu Husin. Secara ringkas, ahli parlimen Bukit Gantang menjawab, menteri mungkin sibuk untuk mengagihkan peruntukan. Sementara itu, Syahidan Kasim, PN Arau sekali lagi menegaskan bahawa mereka tidak ponteng sidang parlimen, sebaliknya hadir ke Putrajaya bagi memberi sokongan kepada himpunan yang memperjuangkan perundangan syariah. Jelasnya, dia juga akan merujuk ahli parlimen yang menyifatkan ketidakhadiran mereka sebagai PL pembangkang kejawatan hak dan kebebasan ahli parlimen. Ada orang komen, kami tak hadir tadi sebelah sana di kerajaan. Dia sebut inilah PL pembangkang. Saya bagi amaran kepada orang berkenan, kalau tak jawab saya akan rujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan ahli parlimen. Boleh kata kami pembangkang tiap-tiap petang tunggu di parlimen untuk mencukupkan kerum. Kalau tak kerum tak ada, tapi kami tak ada pula, kata PL kerajaan. Ini PL pembangkang. Baru masuk parlimen 2-3 hari cakap belagak, katanya. Tapi tak tahu dan tidak pula dinyatakan oleh Syahidan Kasim siapakah orang di blok kerajaan yang menyebut PL ini terhadap pembangkang. Tak tahu siapa, kita pun tak tahu, tidak dinyatakan dan tiada dalam laporan mana-mana media. Tapi mungkin ada dalam laporan di status sendiri, Facebook kah, Instagram kah, atau X kah, kita pun tak tahu. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini ialah, Brown Eagle kata, kira ponteng lah tu, kata dia. Mengaku sajalah bahawa sudah ponteng, tapi ada alasan, kata beliau. Prejudis berkata pendapatan diterima disebabkan datang parlimen, bukannya pergi berdemo. Patut terima ke geng walau nini, kata Prejudis. Brown Falcon 0137 menyatakan, sudahlah. Kebanyakan ahli politik Malaysia
banyak kali juga tak hadir ke Dewan Rakyat, kata beliau. Orange Camel mengatakan, tengok kumpulan bang, nak cakap lagi, cerminlah diri sendiri pacik mana, kata beliau. Jadi itu pendapat daripada netizen. Apa pula pendapat kamu semua berkaitan dengan isu ponteng yang tak kata ahli parlimen ini bukan ponteng. Tak hadir tapi bukan ponteng. Itu istilah baru kali. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.